Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik daripada Allah kita diberi peluang untuk menyambung lagi pada malam ini daripada Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita berhenti pada kalam Muhasyi mensyarahkan dan menerangkan tentang lawan bagi sifat iradat. Di antara sifat-sifat yang mustahil ialah adanya sesuatu daripada alam dalam keadaan Allah tidak menghendakinya. Jadi kita berhenti pada kalam Muhasyi qauluhu wa ijadu syai'in minal alami ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa ijadu syai'in minal alami. Qauluhu itu atfun alal al-ajz. Ataf di atas al-ajz. Mana? Ini kalam musannif wa ijadu syai'. Ataf pada kalam musannif yang sebelum ni. Lawan bagi kudrat itu al-ajzu. Jadi ma'tuf alaihi ialah pada kalimah al-ajzu. Al-musallati alaihi yang kena di atasnya qauluhu wa kadza yastahil. Jadi wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Al-ajzu ni dia ni kena di atas musallat ni makna dikuasai di atasnya. Kuasai mana dia panggil amil yang mengenai atau yang berkait dengannya ialah wujud kepada awal tu, iaitu wa kadza yastahilu alaihi al-ajzu. Ini tengok pada kalam matam Imam Sanusi lah. Jadi al-ajzu an mumkinin ma. Maka kalimah ataupun qauluhu ijadu syai'in itu di atas al-ajzu yang musallat alaihi qauluhu wa kadza yastahil. Ini di segi kedudukan i'rab dia lah. Walam yadhkur dhalika ala hidatihi. Dan musannif tidak menyebut demikian itu. Mana ijadu syai'in minal alam tu secara ala hidatihi, secara berasingan. Bi an yaqula wa kadza yastahilu alaihi ijadu. Musannif tidak asingkan, tidak sebut secara berasingan dengan didatangkan diulang balik amil. Wa kadza yastahilu alaihi, demikianlah mustahil atasnya ijadu syai'in minal alami ma'al karahiyatihi. Kenapa? Sebelum ni dibuat kama marra sebagaimana kama fa'ala fi ghairihi, sebagaimana dibuat pada perbincangan sebelum ini kalam yang lain. Kenapa perbincangan ni pada ni dikata wa ijad terus atas situ. Nampak tak di atas tu dia tidak ulang balik amil tu. Liqillatil kalam illah lam yadhkur tu. Liqillatil kalami, kerana sedikit perbincangan berkaitan dengan sifat ni. Ala ma qablahu, di atas barang sebelumnya. Ni di bahagian ni sikit saja disebut. Sebab itu dia tidak ulang balik. Jadi dia atah je lah pada kalam sebelumnya. Maka
Ma'ahu maka menghimpun musannif bersamanya perbincangan tentang lawan iradat dihimpunkan perbincangan tentang al-ajzu lawan bagi kudrat itu lil-ikhtisari kerana untuk ikhtisar kerana nak meringkaskan jadi dia tidak ulang balik lahamnya tu dia atas terus saja. Okey, boleh. Kemudian seterusnya wal alam. Bermula alam itu bi fathil lami wa kasriha. Alam boleh baca dengan fathah lam. Al-alam. Okey. Bagaimana kita maklumlah al-alam. Wal kasriha boleh juga baca dengan bawah al-alim. Kama marra sebagaimana telah lalu. Nampak tak? Jadi hak ni baris bawah ni jarang-jarang baca. Jadi benda yang jarang-jarang ni kalau kita baca depan orang yang mungkin ilmunya atau belum sampai ataupun kita kata dia hanya tengok satu wajah saja atau tak baca lagi apa yang orang tu baca, apa yang kita baca. Kita baca gitu habis datang guana ustaz ni, guana tok guru ni baca al-alam dengan al-alim. Jadi kita dah ayuhlah buat pelik-pelik dan membentangkan diri kita kepada kritikan orang. Jadi membentangkan kita pada kritikan orang. Kita tahu bahawa boleh baca. Orang hok belajar tapi ramai mana orang hok tahu. Jadi bila buat video, cut and paste video kita, dia pun kutuk. Orang awam yang tak dengar kata Allah, tok guru ni, ustaz ni, si fulang ni hok gini pun salah. Nampak tak? Hok gini pun salah. Jadi nampak lekeh sangatlah. Jadi benda hok pelik-pelik ni jangan pergi buka. Jangan buka dengan orang awam kepada tu. Ni bukan pelik ilmu makrifat, ilmu tinggi-tinggi ni. Masalah i'rab hak lain sikit. Masalah cara baca yang berbeza sikit. Tapi macam-macam lah orang yang belum jumpa dia akan kata macam-macam. Okey. Al-alam bi fathil lam wa kasriha. Boleh baca dengan fathah lam, al-alam dan kasriha. Tapi yang asyhar ataupun yang kita banyak baca al-alam lah. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Okey. Apa yang telah lalu tu sebut dah sebelum ni kan. Jadi kerana dia menjadi alamat, dia menjadi tanda kepada Allah yang mencipta. Dia tu sebagai tanda pada Allah yang mencipta. Qauluhu liwujudihi. Mana tadi? Ma'a karahiyatihi liwujudihi. Qauluhu liwujudihi, liwujudi ay thubutihi. Wujud dengan makna lebih umum, dengan makna subut. Ada berlaku sesuatu daripada alam dalam keadaan Tuhan tidak ingin sabitnya. Jadi sabit ni, tidak ingin subut ini lebih umum. Bina'an ala syumulil alami. Ini dibina di atas merangkuminya alam itu lil ahwali, bagi ahwal. Jadi bukan alam ni termasuk juga, bukan sekadar benda yang ada saja, bahkan benda yang bentuk ahwal pun, benda yang menengahi antara ada tak ada pun, itu juga dia masuk sebagai alam. Sebab itu bila sebut subut lagi umum daripada wujud. Lish ala syumulil alami lil ahwali kama marra, sebagaimana telah lalu. Yakni menghendaki oleh musannif anna wuku'a syai'in, bahawa berlakunya sesuatu minal alami, daripada alam itu, duna iradatihi, tanpa kehendak Tuhan, induna iradatihi ta'ala, lidzalika syai'i, bagi sesuatu itu, yunafi iradatahul ammatah, itu menafikan iradat, kehendak Tuhan yang umum, al-muta'alliqah. Al-muta'alliqah, iradat Tuhan yang umum, yang berta'alluq li'anna. Kerana apa? Jadi bila kita kata ada sesuatu daripada alam itu berlaku tanpa kehendak Tuhan,
Maka ini menafikan iradat Tuhan hak umum yang bertakluk. Kenapa? Lianna khuruja syai'in, kerana keluarnya sesuatu daripada alam, anha, daripada iradat Tuhan, yanfi umuman, menafikan keumuman. Bila iradat keluar sesuatu daripada alam itu, menafikan umum iradat. Kalau ada sesuatu daripada alam terkeluar daripada iradat Tuhan, maka iradat Tuhan tu dah umum. Keluar sesuatu daripada alam menafikan iradat Tuhan. Wa ahra khuruj, maka lebih-lebih lagi. Wa ahra khuruju jami'il alami anha, maka lebih-lebih lagi lah keluarnya sekalian alam daripada iradat Tuhan. Kalau satu pun mustahil, terkeluar satu saja, terkeluar daripada iradat Tuhan, maka terkeluar sekalian daripada alam ini daripada iradat Tuhan, lebih ahra, lebih-lebih lagi lah keluarnya sekalian alam daripada iradat. Famunafatu hadha, famunafatu hadha, maka ternafi ini, ataupun kita kata penafian ini, lil iradati, bagi iradat itu, min haitsu umumu ta'alluqiha, dari segi umum ta'alluqnya, la min haitsu dhatuhu, bukan dari segi zat iradat itu sendiri. Gimana? Okey. Jadi munafatu hadha, fa munafatu hadha lil iradati min, jar majrur tu muta'alliq dengan mahzuf jadi khabar. Fa munafatu mubtada, fa munafatu hadha lil iradati, penafian ini mana ni? Penafian hak dalam kalam. Nafi ada wujud sesuatu daripada alam ini tanpa iradat. Penafian itu kainun min haitsu, itu dari segi aspek umum ta'alluq. Jadi bila kata ternafinya keluar sesuatu daripada alam, keluar daripada iradat Tuhan, maka ini menafikan umum ta'alluq. Nampak Jadi famunafatu hadza lil iradati min haitsu umumu ta'alluqiha, itu adalah dari segi umum ta'alluq iradat. La min haitsu dhatuha, bukan daripada diri iradat tu sendiri. Bukan nak nafi iradat secara diri iradat tu, tapi nak nafi umum. Bi khilafil ijadi wat ta'lil, lain dengan masalah berlakunya secara ijad ataupun ta'lil, awit tab'i ataupun tabiat. Fa innahuma, berlaku berlainan kalau berlaku dengan cara ta'lil atau tabiat. Fa innahuma ay fa inna al-ijad bit-ta'lil awit tab'i, annahuma tu kembali pada mana? Kembali pada at-ta'lil awit tab'i tu. Kerana kedua-dua ini munafiyani laha, kedua-dua ini menafikan iradat min haitsu dhatiha, min haitsu dhatuha, min haitsu min haitsu dhatuhu, dari segi zatnya sendiri. Min haitsu dhatuhu, dari segi zat iradat itu sendiri. Makna dari segi asal iradat. Apa maksud? Sini dia nak khabar kalam musannif bahawa dia kata berlaku sesuatu daripada alam itu, ataupun ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi liwujudihi, keluar sesuatu daripada alam ni daripada kehendak Tuhan, itu nak nafi umum iradat, bukan nafi iradat. Nafi diri iradat tu tak boleh faham situ, kecuali atas dasar lazim lah, dari segi umum ta'alluq. Nampak sebagaimana kata, tapi dari segi zahirnya dia menafikan umum. Adapun pada masalah berlakunya sesuatu daripada alam secara ta'lil ataupun tabiat, itu menafikan zat iradat tu sendiri, menafikan diri iradat tu sendiri. Boleh tak? Mudahnya ni.
Fa innahuma munafiyani laha alil iradah min haitsu dhatuha, dari segi aspek iradah itu sendiri. Tadi keluar sesuatu daripada alam tu menafikan keluar umum iradah. Maka wa fi kalamihi hazfun awalan wa thaniyan. Pada kalam musannif berlaku hazaf pada yang pertama dan yang kedua. Berlaku hazaf pada kalam yang pertama dan kalam yang kedua. Takdir macam mana? Wa taqdiru ijadu syai'in minal alami au i'damuhu ma'a karahatihi. Yang dihazah mana ni? Dihazah ila i'damuhu. Ma'a karahatihi liwujudihi. Dalam keadaan enggan. Enggan Tuhan bagi ataupun tidak ingin Tuhan untuk adanya, au adamihi, atau tidak ingin pada tiadanya. Nampak? Jadi nampak? Ijadu syai'in minal alam au i'damihi, dihazahkan i'dam. Ma'a karahati liwujudihi au adamihi, dihazahkan yang adamihi. Itu maksudnya fi kalamihi hazfun awalan wa thaniyan. Tengok kalam dia kata ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi liwujudihi. Ijad saja ke? Tak. Ijadu syai'in wa i'damuhu ma'a karahatihi liwujudihi au adamihi. Itu maknanya dihazah pada kalam yang pertama dan juga pada kalam yang kedua. Wa fi kalamihi hazfun awalan wa thaniyan. Habis. 5 marra, kerana barang yang telah lalu, min umumi ta'alluqi al-iradati lil mawjudi wal ma'dum, kerana umum iradat bagi benda yang mawjud dan benda yang ma'dum. Jadi Allah Ta'ala ni bukan sahaja hendak pada berlaku, pada tidak berlaku pun Tuhan nak. Nampak tak? Pada tidak berlaku pun Allah Ta'ala nak. Jadi kalau kita kata mana contoh, banyak sangatlah, kadang orang tak perasan. Orang tak perasan. Tak perasan kat mana? Dia letak pada berlaku saja tu iradat tu. Letak pada berlaku saja pada iradat. Macam contoh ginilah. Contoh pada berkaitan dengan isu wabak ni kan. Isu wabak. Jadi apabila orang tanya Sayyidina Umar, afarrun min qadarillah, adakah kita lari daripada takdir Tuhan? Nampak tak? Jadi seakan-akan Sayyidina Umar, dia kata kalau berlakulah suatu wabak di negara itu, kita jangan masuk, kita lari. Tak, jangan masuk, keluar daripada, maknanya kita jangan pergi kepada negeri yang berlaku tempat wabak. Kawasan yang ada tempat wabak tu jangan pergilah. Kalau asal niat nak pergi, kita jangan pergi, jangan masuk. Maka dia tanya, adakah firarun min qadarillah, adakah dia itu lari daripada kita ni, lari daripada ketentuan Tuhan? Dia kata tak. Itu lari daripada ketentuan Tuhan kepada ketentuan Tuhan. Makna dari segi berlaku pergi pun ketentuan Tuhan, tak pergi pun ketentuan Tuhan. Dan hendak pun ketentuan Tuhan. Berlaku benda itu pun ketentuan Tuhan, tak berlaku pun ketentuan Tuhan. Jadi Tuhan buat iman Abu Bakar. Jadi Allah Ta'ala buat tak iman Abu Jahal? Tuhan tak buat. Tuhan tak buat iman Abu Jahal. Tapi Tuhan nak. Jadi Tuhan hendak iman Abu Jahal tu. Bukan sekadar Tuhan nak kepada Tuhan nak kufur Abu Jahal tu. Silap Tuhan nak iman Abu Bakar. Dan Tuhan nak kufur Abu Jahal. Nak dia nak. Dan Tuhan tak nak kufur Abu Bakar. Dan Tuhan tak nak iman Abu Jahal. Jadi iradat ini dia bukan sepeluh je. Nampak tak? Dia bukan sekadar pada mawjud, pada makdum. Benda yang tak berlaku pun Tuhan nak juga. Nampak tak? Jadi tidak berlakunya, kita kata
alam, wujudnya alam yang lain daripada alam ini, maka itu pun kehendak Tuhan. Itu juga dalam iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Boleh eh? Wa innama lam yakul wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-karahatu. Hanya saja tidak berkata musannif wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-karahah. Musannif dia tidak guna, dia tidak takbir dengan ayat ini. Dan demikianlah juga mustahil atas Tuhan itu karahah, keengganan, enggan. Kenapa musannif tak kata gitu? Ai al-karahah bermakna apa? Al-karahah ay adamul qasdi, tidak qasad. Liyata'atta lahu, supaya dapat datang baginya al-atfu, supaya dapat datang di atasnya ataf fi qawlihi au ma'a dhuhulihi, atau berserta dengan zuhul, berserta dengan lalai. Jadi kenapa dok kata karahah ini? Musannif tak kata wa kadza yastahilu alaihi ta'ala karahah. Bahkan musannif kata wa ijadu syai'in minal alam ma'a karahati liwujudihi. Tidak sebut karahah gitu. Supaya apa? Supaya nak datang kayak gini ataf. Ataf pada kalamnya au ma'a zuhulihi. Itu satu. Wali alla, yang kedua, wali alla yutawahhama qasrul munafati alal karahati al-ammati ta'alluqi. Dan supaya tidak ditawahumkan, tidak disangkakan terhadnya penafian di atas karahah yang umum ta'alluq. Karahah yang umum ta'alluq. Karahah enggan yang mana umum ta'alluqnya. Tuhan tak ambuh. Tapi tak ambuh yang umum ta'alluqnya. Ta'alluq dia umum, berkait dengan semua perkara. Kal iradati, seperti iradat juga. Iradat umum ta'alluq dia. Dah Tuhan nak umum ta'alluq. Tuhan tak nak. Tuhan tak nak tu. Ini kadang kata dah Tuhan berkehendak pada setiap perkara mungkin. Dan Tuhan tak nak dak. Tuhan tak nak tu masuk dalam iradat juga. Iradat pada nak dan tidak nak. Tidak nak tu makna hendak supaya tak berlaku. Hendak supaya tidak berlaku. Itu maksud dia. Jadi bukan makna kita kata Tuhan tak nak tu kita menafikan iradat. Bukan menafikan sifat iradat, tapi menafikan bahawa benda itu, kita tak nafi ta'alluq iradat tu, tapi menyatakan bahawa benda itu tidak termasuk dalam perkara yang Tuhan nak ada. Jadi Tuhan nak tak ada. Tuhan nak tak ada tu panggil nak jugalah. Orang panggil nak. Tapi kadang-kadang kita sebut tak nak. Tak ada. Bukan tak ada iradat dengan maksud Tuhan tidak berkehendak. Tuhan tidak mempunyai sifat berkehendak, bukan. Nampak Jadi di sini juga kena faham betul. Dalam bab ini rasanya dalam hasyiah akan sebut yang berlaku kepincangan ataupun syubhah di kalangan anak-anak muda yang ataupun orang-orang yang berpelajaran. Mereka tidak faham konsep iradat ni dan konsep qada dan qadar ni serta usaha hamba ni. Bahkan akhirnya mengatakan bahawa kita ni sama ada dia itu menolakkan sifat tersebut, menyatakan Allah Ta'ala tidak berkehendak, yang kehendaknya kita saja. Nampak tak? Jadi Mu'tazilah bahkan kalau nafikan kehendak Tuhan umum tu boleh bawa pada kufur. Bahkan lebih teruk bawa kepada ilhad, bawa kepada tidak beragama. Maka mana mungkin Allah Ta'ala itu berkehendak kejahatan? Tidak mungkin Tuhan itu jahat. Nampak dia tak faham antara konsep iradat. Jadi iradat ni penting untuk kita faham. Bukan sekadar faham untuk kita. Kita nak supaya kita dapat hurai kepada orang dan beri keterangan yang memahamkan orang. Keterangan yang memahamkan orang. Dia tak perlu, kadang-kadang keterangan tu tak perlu rumit. Tapi biar bahasa yang mudah dan senang dihadam oleh pendengar. Cukup dah. Supaya jangan masyarakat kita ini tersalah faham pada akidah. Itu je.
Ni penting, bab iradah. Al-iradah al-hurrah. Itu berkaitan hamba tu. Hamba dia akan bincang tentang iradah hurrah. Sejauh manakah iradat manusia itu bebas? Maka apakah bandingannya dengan iradat Allah Taala? Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak kamu kehendak kecuali apa yang Tuhan kehendak. Ini juga penting. Bahkan ada yang buat video-video dalam YouTube tu kadang jadi gelincir ni pada masalah penerangan ni. Yang menggelincir siapa jadi ke Qadariyah ada, gelincir siapa jadi ke Jabariyah pun ada juga. Jadi ahli sunnah itu ialah tengah-tengah. Ni juga kena faham ni. Okey, jadi kita baca kita dulu. Sekarang ni dari segi takbir, ibarat. Maka dia kata, kenapa tidak dia takbirkan yastahilu alaihi karahatu? Li'alla yutawahhama qasrul munafati 'ala al-karahati al-'ammati ta'alluq. Supaya tidak menyangka terhadnya penafian itu di atas makruh yang umum ta'alluq. Kal iradati seperti iradat. Lagi wali qasdir raddi dan untuk tujuan kerana tujuan nak menolak alal mu'tazilah atas pandangan mu'tazilah. Mu'tazilah kerana pandangan mu'tazilah. Fi qawlihim pada perkataan mereka. Mereka kata apa Mu'tazilah? Innahu la yuridu minal kainati. Bahawa Allah tidak ingin daripada makhluk itu asyurura. Perkara-perkara buruk. Tuhan tak ingin perkara buruk. Wal qabaiha dan perkara-perkara keji. Bal hiya waqi'atun. Bahkan perkara itu berlaku min ghairi an yuridaha. Tanpa Allah menghendakinya. Min ghairi an yuridaha Allah Ta'ala. Min ghairi an yuridaha Allah. An yuridaha lah. An yuridaha situ. Tanpa Tuhan nak. Jadi Mu'tazilah dia kata, berlaku perkara buruk ni Tuhan tak nak. Sebab apa? Mereka meletakkan ada mulazamah. Ada perkaitan antara hendak dan juga suruh. Hendak dan juga suruh ni ada perkaitan. Al-amru wal iradah. Jadi Allah tentu sekali tidak suruh perkara jahat. Bila Tuhan tidak suruh perkara jahat, maka Tuhan tidak hendak perkara jahat. Dah yang berlaku perkara jahat itu dengan perbuatan hamba sendiri. Bukan dengan kehendak Tuhan. Sebab orang yang hendak perkara jahat, orang itu jahat. Nampak sekali lalu memanglah seseorang yang berkehendak perkara jahat. Jahat tak? Jahat lah. Dia ni nak jatuh. Nak jatuhkan seseorang. Jahat tak? Jahat. Apa jahat? Sebab dia berkehendak perkara jahat. Maka orang itu jahat. Maka kejahatan ni mustahil atas Allah. Kerana itu mereka menafikan Allah tidak berkehendak daripada mungkinat asyurura, perkara jahat dan juga perkara buruk. Bahkan berlaku min ghairi an yuridaha, tanpa dengan kehendak Tuhan. Ta'ala Allah, ini jumlah tanzihiyah. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada demikian itu setinggi-tingginya. Makna mustahil apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah itu. Kita berhenti untuk jawab azan je.
Allah. Masya. Okay. Kita sambung balik tadi. Qawluhu ay adamu iradatihi. Asyara bitafsiril karahati bidzalika, mengisyarat musannif dengan menafsirkan karahah dengan demikian itu. Dia tafsir karahah apa? Karahiyatihi dengan maksud adamu iradatihi. Ila anna taqabula, isyarat bahawa sesungguhnya lawanan di antara bainal karahah wa bainal iradati, antara karahah dan juga iradah itu, bainal karahati wal iradati wa bainal iradah, taqabul itu taqabulul adami wal malakati. Termasuk daripada lawanan adam malakah. Taqabul adam malakah. Satu tu ada yang ada sifat, satu lagi tak ada. Jadi antara iradat dengan karahah. Karahah tu apa? Adamul iradah. Kan dia kata iradat kan? Lawannya karahah. Jadi karahah tu apa? Adamu al-iradah. Jadi kalau hakikatnya apa dia? Dia panggil taqabul hak ni adam malakah lah. Ataupun lebih tepatnya al-musawi ada malakah. Ataupun boleh kata juga al-musawi lin-naqid. Iradah dengan la iradah. Iradah dengan la iradah ataupun adamul iradah, al-musawi lin-naqid. Tapi di sini dia kata taqabul antara karahah dengan iradah itu ialah taqabul adam malakah. Sebab apa? Disyaratkan ma min sya'nihi an yattasifa lah tu. Okey. Jadi taqabul antara ijadu syai'in minal alam ma'al karahiyatihi liwujudihi aw adami iradatihi. Jadi adamu iradah yang mafhum daripada karahah itu, taqabul antara iradah dan karahah termasuk daripada taqabul adam malakah. Sebab apa nama ni, disyaratkan sifat itu hanya pada sesuatu yang boleh bersifat dengan sifat tu. Boleh bersifat dengan sifat tu. Jadi benda al-hayyu saja. Sesuatu yang hayyun sahaja yang ada sifat iradah ni. Ataupun yang boleh menerima hayat, dia itu ada sifat iradah ataupun tidak iradah. Adapun batu, apa lagi, pokok, itu tak ada iradah kecuali atas jalan majas. Apa ni, jidaron yuridu an yanqadha, jidaron yuridu, atas jalan majas tu tak apalah. Okey, wastaghna an yakula, dan istaghna an yakula, dan mencukup oleh musannif daripada berkata ia, amman min sya'nihi an yurada. Dia tak sebut pun amman min sya'nihi an yurada.
karahiyata li wujudi adamu iradatihi lahu ta'ala amma min sya'tihi an yurada. Tak sebut pun. Sebab itu kalau ikutnya itu mafhum Adam malakah itu. Adam malakah pada apa? Pada sesuatu yang boleh menerima iradat. Boleh menerima bersifat. Baru kita kata Adam malakah. Jadi telah mencukupi musannif daripada menyebut amma min sya'nihi ayurada li'annahu furidha dhalika fil mumkini, kerana itu difardukan, telah diandaikan pada mumkin alladhi sya'nuhu imkanu an yurada, pada mungkin yang keadaannya itu bahawa dia itu mungkin berkehendak. Mungkin berkehendak. Jadi sebab itu tak perlulah disebut amma min sya'nihi an yura' tu. Nampak tak? Sebab apa? Sebab telah difardukan pada mungkin yang keadaannya itu an yura', dikehendaki. Mana? Adami iradatihi ta'ala. Dia kata ma'akarati liwujudihi ay adami iradatihi. Benda mungkin yang telah maklum bahawa dia itu sya'nuhu imkanu an yurad. Mungkin itu sendiri ialah benda keadaannya yang mungkin bahawa dia dikehendaki. Jadi sebab itu tidak perlu kepada kalam amma min sya'nihi an yurad. Tak perlu dah lah. Faqaulu syarihi hadha diddul iradati, maka kalam syarih, pada syarah dia kata hadha diddul iradah itu, arada bihi, menghendaki syarih dengannya. Musannif maksud apa? Ad-diddal lughawiyya, did pada bahasa. Bila disebut hadha diddul iradah, did pada bahasa, lawan pada bahasa. Adapun pada istilah didda ni kita telah maksud amrani wujudiyani bainahuma ghayatul khilaf. Dua perkara yang kedua-duanya wujud, di antara keduanya berlawanan yang sangat. Itu diddan. Jadi di sini bukan pada penggunaan istilah tapi penggunaan bahasa, lawan, semata-mata lawanan. Sebab dia sebut dah lawan antara karahah dengan iradah ni lawan antara Adam malakah. Au ma'adzuhuli, atau berserta lalai. Ini qauluhu au ma'adzul atfun ala qaulihi ma'al karahati. Ataf di atas kalam musannif ma'a karahati. Wa kadza qauluhu bitta'lil, begitulah juga kata musannif au bitta'lil au bitab'i ila akhirih. Wat taqdiru, takdirnya macam mana? Takdir kalam. Ijadu syai'in minal alami kainan ma'al karahati. Berlaku sesuatu daripada alam, yang mana berlaku dia itu kainan ma'al karahah. Dia berlaku berserta karahah dalam keadaan Tuhan tidak kehendak. Au kainan ma'adzuhul, ataupun dalam keadaan lalai, lupa. Awil ghaflati, ataupun lupa. Au kainan, ataupun berlaku bitta'lil, secara ta'lil, ila akhirih. Kemudian katanya wa atfu dhalika 'alal karahati min 'atfil khassi 'alal 'ammi. Ataf demikian itu. Atah di atas karahah. Mana di atas zuhur, ghaflah, ta'lil, tab'u tu. Di atas karahah pada mula-mula itu termasuk daripada ataf perkara yang khusus di atas perkara yang umum. Karahah tu umum. Zuhur, ghaflah, ta'lil, tab'i itu khusus. Jadi diatahkan yang khusus di atas yang umum. Kenapa? Lidukhuli jami'iha, kerana semasuknya kesemuanya fiha pada makna karahah bil makna alladhi dzakarahu, dengan makna yang musannif sebut. Apa dia? Karahah dengan maksud wa huwa adamul iradah, dengan maksud tidak ada keinginan, tidak ada iradah. Maka dalam maksud tidak ada iradah tu umum. Dengan maksud apa?
buat dalam keadaan lalai, lupa, ataupun dengan tabiat bukan kehendak dia, ataupun berlaku dengan taklil, digagahi dengan taklil illah ma'lul. Jadi itu semua menafikan iradat. Maka semua itu makna khusus yang kita boleh rangkumkan atau termasuk di bawah mafhum karahah yang dengan erti adamul iradah. Fa in qulta fa in qulta, kita putih situlah. Okey. Ke sikit lagi ni. Boleh sikit lagi lah. Tak. Lama sikit lagi sebab mudahnya ni. Fa in qulta, jika kamu kata, in kanat hadhihi al-umuru dakhilatan, kalaulah perkara ini masuk fil karahati, dalam karahah masuk dah kan? Mana? Az-zuhul ma'az-zuhul ma'al ghafla au bi-ta'li au bi-tabi'i, masuklah ke dalam karahah. Bidzalikal makna, dengan makna itu, dengan makna adamul iradah itu. Kana mustaghnan anha, maka terkayalah daripadanya. Maka mana? Maka karahah itu terkaya daripada sebut ini. Tak perlu sebut hak lain. Nampak tak? Fala hajata li dhikriha, maka tidak berhajat kepada sebut dhikriha, ay dhikri hadhil umur. Tak perlu sebutlah benda panjang-panjang ni, semua masuk dalam karahah belaka. Jadi apa jawab? Qultu, aku jawab baliklah. Innama dzakaraha, hanya saja musannif sebutnya, wa in istaghna anha, walaupun terkaya tidak berhajat kepada menyebutnya, bima dzakara, dengan barang yang telah lalu disebut, iaitu apa? Ma dzakara, karahah. Kenapa sebut juga? Li'annal maqsuda, kerana maksud daripada akidah ni apa? Maksudnya zikrul aqaidi ala wajhi tafsil, menyebut akidah atas jalan perincian. Walau istaghna fiha bi'ammin an khassin, kalaulah memada padanya dengan sebut yang umum daripada sebut yang khusus. Kalaulah kita cukup sahaja berpadanan kita, berpadan dengan sebut yang umum daripada sebut yang khusus. Sebut hak umum dah, tak payah sebut hak khusus. Kalau cukup dengan sebut yang umum saja, lakana dzalika dzari'atan ila jahli kathirin, maka itu membawa, dzari'ah ni wasilah. Dzari'ah makna pintu, wasilatun baban, wasilatan, wasilah kepada jahilnya kathirin minal aqaidi, banyak daripada akidah-akidah. Bila sebut umum saja, kita kata umum tu masuk dah kan? Tak perlu sebut khusus, sebut umum saja. Maka itu boleh membawa kepada jahilnya banyak daripada perkara-perkara akidah. Lianna idkhala juz'iyati, kerana masuknya perkara-perkara juz'i, perkara-perkara yang halus, tahta kulliyatiha, termasuknya perkara-perkara halus dalam perkara-perkara kulliyat yang umum, asirun, itu sangat sukar payah. Apa nak masuk? Iyalah, kalau benda tu umum, nak faham benda khusus, benda juz'i, bukan semua orang reti. Bukan semua orang mari dan terlintas. Benda yang juz'iyat ini, kalau tak sebut satu-satu, boleh jadi orang yang akalnya tidak tajam, tak faham dan tak terlintas pun. Tidak mari pun. Tidak terfikir pun. Sebab tu kata masuknya perkara juz'iyat dalam kuliah itu asir. Benda yang payah. Hanya orang yang tajam akalnya, orang yang tinggi pemahamannya, baru boleh cerakinkan, baru boleh keluarkan, baru boleh tahlil, analisiskan, rungkaikan satu-satu. Jadi benda itu benda asir. Wa khatarul jahli, dan khatar, bahaya jahil fi hadzal ilmi, bahaya kejahilan pada ilmu ini, azimun, itu sangat besar. Benda yang sangat besar. Besar apa? Jahil tentang ilmu akidah ni. Jadi kerana itu tidak memada para ulama menyebut hak umum saja tanpa sebut yang khusus. Sini sama lebih ke la yaktafi bil malzum anil lazimi wala bil ammi anil khasi. Nampak? Jadi mereka menghuraikan juga yang tafsir-tafsir yang perinci-rinci. Sebab itu dalam akidah kita ni, kita kata Allah itu ada. Ada mustahil tak ada. Dapat apa? Kena sebut juga mustahil tak ada ni. Kadang-kadang Salafi, Wahabi ni tak faham, hidup kritik benda yang
Benda yang begitu mudah bagi orang yang faham, mana mudah sangat. Kenapa sampai perlu sebut wujud? Wujud lawannya tiada. Wujud lawannya Adam. Ha. Apa sebut juga mustahil Adam tu? Kalau Tuhan wujud sudahlah. Tak payah sebutlah mustahil tiada. Ini kadang kalau tidak faham konsep akidah ni bahawa perlu pada perincian, ini boleh orang kalau akidah kita kata Tuhan tu ada. Ada sekarang. Belum ni tak ada. Boleh mari. Ada sekarang, belum ni tak ada. Dah. Sebab itu ulama kata mustahil tiada. Walaupun wujud tu, iyalah boleh mafhum daripada itu, tapi nak kemahnya wujud ada, mustahil tak ada. Bila kita tahu mustahil tak ada, maknanya sebelum ni tak ada, selepas ni pun tak ada tu mustahil. Samalah. Jadi kan itulah apa yang disusun oleh para ulama ini tujuannya untuk menjaga akidah. Tiba-tiba kita duk kritik pula manhaj yang ulama telah test, yang telah disahkan keberkesanannya, sehingga lahirnya ulama-ulama yang begitu hebat, yang begitu mahir dalam akidah, boleh membawa kepada masyarakat kepada akidah betul. Tiba-tiba mari orang Kediang ini, An-Nabitah ini, mari mereka kritik ilmu yang telah kita kata masuk, yang telah dihidang secara sempurna oleh para ulama, nak ungkai balik. Jadi ini perbuatan panggil kerja tak cerdik. Jadi sekat itulah, moga-moga Allah Ta'ala memberi pada kita kecerdikan, kefahaman dan memberi kita akidah yang baik dan juga mati dalam akidah yang benar. Sekadar tu saja untuk malam ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.